Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang paling hangat petang ini dipetik daripada negaramerdeka.com menulis, kini terbukti PAS Parti Rasuah beli undi untuk menang pilihan raya. Persoalan ini makin menjadi besar di media sosial dan saya rasa Anda juga mungkin akan share video ini kerana ianya amat berkait rapat dengan pilihan raya negeri yang akan dilangsungkan tidak lama lagi. Persoalan besar ini haruslah dijawab oleh kita semua. Anda sila tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Apakah Anda juga tertarik ataupun ada juga Anda setuju dengan tajuk ulasan kali ini daripada negaramerdeka.com? Kini terbukti PAS Parti Rasuah beli undi untuk menang pilihan raya. Keputusan pimpinan PAS tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu, membuktikan unsur rasuah dan beli undi berlaku di kawasan itu. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar mendakwa sebelum ini pelbagai teori dan asbab diberikan Perikatan Nasional PN apabila mereka berjaya merampas beberapa kawasan yang menjadi kubu kuat Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15. Semasa PRU lalu, bukan saja Permatang Pau, kita juga tidak dapat mempertahankan Merbuk dan Kepala Batas. Ada banyak teori yang mereka bagi, antaranya kenapa mereka menang, sebab A dan B dan C. Tetapi hari ini pimpinan PAS tidak mempertahankan kekalahan mereka di mahkamah. Kala petisyen pada pilihan raya di Kuala Terengganu membuktikan rasuah dan membeli undi memang berlaku. Inilah sebabnya mereka memenangi kerusi itu, kata beliau lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah jelajah Madani PKR di Bukit Selambau semalam. Pada 27 Jun lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan calon Parlimen Kuala Terengganu Datuk Ahmad Amzad Hashim pada PRU 15. Hakim Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril dilaporkan sebagai berkata, pihak pempetisyen iaitu calon Barisan Nasional BN Datuk Muhammad Zubir Embong berjaya membuktikan perbuatan rasuah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU 15. Berikutan keputusan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan menunggu perakuan Hakim Pilihan Raya untuk mewartakan kekosongan kerusi dan mengadakan pilihan raya. Pada 3 Januari lalu, UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU 15 bagi Parlimen Kuala Terengganu di Mahkamah Tinggi mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said dilaporkan berkata, petisyen itu difailkan antara lain atas dakwaan PAS menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan diberikan kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November lalu, iaitu beberapa hari sebelum pengundian PRU 15 melalui program iPension, iBelia dan iSiswa. Pada PRU 15, Ahmad Amzad menangi kerusi Parlimen Kuala Terengganu dengan memperoleh majoriti 40,907 undi selepas menewaskan 3 pencabar lain daripada termasuklah Muhammad Zubir. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini datang daripada anak Anwar sendiri, iaitu Nurul Izzah. Amat menarik kerana Nurul Izzah jarang sekali mengemukakan ayat-ayat kontroversi seperti ini. Namun kali ini Nurul Izzah akhirnya bersuara berkaitan dengan keputusan petisyen pilihan raya yang telah pun dimenangi oleh pempetisyen Barisan Nasional. Nurul Izzah kata bahawa kala petisyen pada pilihan raya di Kuala Terengganu membuktikan rasuah dan membeli undi memang berlaku. Inilah sebabnya mereka memenangi kerusi itu, kata beliau lagi. Jadi, soalan mudah untuk kita semua. Kini terbukti PAS Parti Rasuah beli undi untuk menang pilihan raya. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ada orang menuduh Anwar Ibrahim sebagai kerajaan yang bersikap pilih bulu dan tidak bersikap sama rata atau adil.
Namun demikian, pendedahan pada malam ini akhirnya mendedahkan siapa sebenarnya yang boleh dikatakan sebagai orang yang tidak bercakap benar. Hari ini disahkan bahawa siasatan polis terhadap Lim Guan Eng membuktikan kerajaan tidak bersikap pilih bulu. Jadi kalau selepas ini anda mendengar bahawa kerajaan dipimpin oleh Anwar Ibrahim adalah kerajaan yang bersikap ataupun mempunyai sifat pilih bulu, itu adalah tomahan yang tidak benar sama sekali. Berikutan adanya beberapa laporan polis terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng atas kenyataannya yang mengaitkan gelombang hijau dengan perobohan tokong, pihak polis telah memulakan siasatan terhadap beliau. Kenyataan Guan Eng itu dianggap menyentuh isu 3R, Raja, Agama serta Kaum, yang mana kerajaan dan polis telah berkali-kali mengingatkan pemimpin-pemimpin politik agar tidak bercakap mengenai ia, khusus menjelang PRN pada 12 Ogos depan. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, G. Suresh Kumar berkata, ahli Parlimen Bagan itu disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan. Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan merupakan hukuman denda, memperuntukkan hukuman denda sebanyak RM5,000 atau penjara selama 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Selain itu, tambah beliau, Guan Eng juga disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Ketua Polis Negara Razarudin Hussein berkata, polis akan memanggil Guan Eng dalam masa dekat ini berhubung ucapannya yang menyentuh 3R itu. Selepas ucapan itu menjadi kontroversi, Guan Eng kemudian tampil menafikan pernah menuduh PN dan gelombang hijau bakal merobohkan tokong di Pulau Pinang jika gabungan itu memenangi pilihan raya negeri akan datang. Sebaliknya, beliau berkata ucapannya dalam bahasa Mandarin telah diputarbelitkan secara tidak bertanggung jawab yang menggambarkan seolah-olah beliau membakar sentimen perkauman agama dan kaum di negara ini. Apapun, dengan tindakan pantas pihak polis mengumumkan kesiasatan telah dibuka terhadap Guan Eng, ini adalah petunjuk bahawa kerajaan perpaduan bersikap adil dan tidak memilih bulu dalam tindakannya. Kini terserah pada pihak polis menjalankan siasatan dan jika ada kes, ia pasti akan disusuli dengan pendakwaan di mahkamah. Pihak-pihak lain, baik dan dalam kerajaan atau blok pembangkang, mulai saat ini hendaklah sentiasa berwaspada berkenaan ucapan atau kenyataan yang mereka keluarkan sepanjang kempen PRN ini agar tidak terbabas menyentuh isu 3R secara tidak bertanggung jawab. Dengan apa yang diperlihatkan kepada Guan Eng, sesiapa juga tidak akan terlepas daripada tindakan kerajaan. Jika kita teliti sejak awal, menyentuh isu 3R juga pernah diberi amaran oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar tiada sesiapa menyentuhnya sehingga boleh mencetuskan huru-hara atau berdepan tindakan tegas atau penangkapan daripada kerajaan. Kini kerajaan telah mula membuktikan apa kata-kata tersebut. Terbuktilah bahawa kerajaan yang ada sekarang ini bukanlah kerajaan yang bersikap pilih bulu, pilih kasih. Tetapi kerajaan yang ada sekarang ini ada mempunyai bukti bahawa kerajaan yang stabil. Adanya beberapa laporan polis menyebabkan Lim Guan Eng akhirnya disiasat oleh polis berkaitan dengan jenayah yang beliau lakukan ini. Saudara-saudara sekalian, saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia, sama-samalah kita menghargai isu 3R ini, iaitu Raja, Agama dan Kaum. Siapapun unutan politik anda, siapapun pengikut anda politiknya, jangan lupa kita adalah rakyat Malaysia. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Dengan itu, di mana asasnya ada kenaikan harga barang-barang dijangka akan berlaku.
Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang mengejutkan kita semua apabila tular dalam media sosial kononnya pada bulan Ogos akan berlaku kenaikan harga. Namun demikian, itu sebenarnya hanya satu pancingan undi dalam PRN akan datang ini. Ianya satu sentimen yang dipermainkan yang coba ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Namun demikian, menteri yang bertanggung jawab telah memberikan jaminan bahawa tidak akan ada kenaikan harga barang. Namun demikian, ada juga orang yang cuba-cuba mengaitkan kononnya berlaku kenaikan harga pada bulan Ogos ini. Tidak lain sebenarnya dengan menyebut kenaikan itu dijangka bermula pada Ogos, ia adalah jarum halus yang bertujuan mencucuk virus kemarahan ke dalam jiwa rakyat menjelang pengundian PRN 6 negeri pada 12 Ogos. Berdasarkan fakta, Blok Pembangkang hampir tiada asas untuk merobek kepercayaan rakyat kepada kerajaan semasa ini. Jika mahu dikira dan dengan apa yang telah dibuktikan, sudah banyak yang dilakukan kerajaan sejak 7 bulan lalu untuk memberi lebih kesan kepada rakyat. Tambahan lagi, sementara apa jua keputusan PRN nanti tidak menjelaskan sama ada kedudukan sedia ada kerajaan perpaduan. Sebaliknya, ia amat penting untuk Blok Pembangkang atau PN menghadapi PRU 15 akan datang. Bayangkan apa jadi kepada PN Muhyiddin Yassin dan Hamzainuddin, Hadi Awang dan lain-lainnya jika PRN ini memberi keputusan yang tidak memihak kepada mereka. Dengan menjadikan isu kenaikan harga barang yang dijangka bermula pada Ogos depan hari ini mengundi 12 Ogos adalah sebagian propaganda untuk meracuni dan membangkitkan kemarahan rakyat semata-mata. Bertenang, semak fakta dan jangan sesekali terpedaya. Menurut tulisan ini ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Ikuti terus ulasan selepas ini. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya nak kongsikan dengan Anda sekalian satu tohmahan daripada Parti Pembangkang berkaitan dengan PRN yang akan berlangsung tidak lama lagi, dan tohmahan itu mengatakan bahawa kenaikan harga barang pada bulan Ogos akan berlaku. Jangkaan kenaikan harga barang Ogos depan. Ini satu tohmahan yang jahat yang mengatakan bahawa harga barang akan meningkat. Namun demikian, menurut sahbudin.com, dipetik daripada sahbudin.com ini, dia kata jangkaan kenaikan harga barang Ogos depan hanya sekadar propaganda PRN. Saya rasa memang seperti itu. Naik saja atau mula saja pilihan raya, pasti ada banyak pelbagai isu yang tidak semestinya betul 100% akan menular di sana-sini. Terutamanya kempen daripada cyber trooper yang menjadi musuh, terutamanya Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang bermusuh, yang mana saling membalas propaganda. Hari ini, menurut laporan ini, kenaikan harga barang pada bulan Ogos depan hanya sekadar propaganda. Isu kenaikan harga barang pengguna yang didakwakan bermula pada Ogos depan begitu menjadi bualan ketika ini. Malah menjadi ketakutan bagi sesetengah orang. Walhal ia hanyalah sekadar jangkaan sebuah persatuan berkaitan pengguna semata-mata. Hakikatnya, jangkaan persatuan berkenaan bahawa barang-barang pengguna akan mengalami kenaikan sebanyak 20% bermula Ogos ini hampir tiada asas sama sekali. Ini kerana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin Ayub serta sendiri telah memberi jaminan tiada kenaikan terkini dalam harga barangan pengguna dalam negara. Pihaknya, kata beliau, menurut beliau, pihaknya juga telah pun menyatakan bahawa KPDN sentiasa memantau perkara itu. Salahuddin sendiri memberikan jaminan tiada kenaikan terkini dengan dalam harga barangan pengguna dalam negara.
Makna kata, Menteri dah pun memberikan jaminan tiada kenaikan terkini. Tapi cerita-cerita yang tersebar di sana-sini mengatakan berlaku kenaikan harga pada bulan Ogos itu hanya satu tomahan yang digunakan sekadar propaganda PRN. Selain itu, kata Salahuddin lagi, harga barangan seperti gula, beras, minyak bersubsidi, telur dan ayam turut dikawal ketat oleh kerajaan agar tidak berlaku sebarang kenaikan. Berdasarkan penilaian yang dibuat ketika Hari Raya Haji Adil Adha baru-baru ini, jelas didapati tiada rungutan kedengaran di media sosial soal berkaitan harga atau kenaikan harga barang. Maknanya, harga barang pengguna adalah stabil dan tetap pada kadar yang tidak menimbulkan kesusahan orang ramai. Ini tentunya berbeza dengan keadaan kita era pentadbiran sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan, di mana riuh rendah di mana di media sosial pelbagai rungutan pada waktu itu mengenai keadaan harga barang yang seolah-olah tiada kawalan. Selain hakikat lain dan sebagai perbandingan, kadar inflasi juga turun pada 2.8% pada Mei 2023 berbanding 3.3% pada bulan sebelumnya. Fakta ini sendirinya bermakna harga barangan semakin menurun kadarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Habislah Tun Mahathir Mohamad dengan pendedahan panas daripada Anwar Ibrahim ini. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling menarik perhatian saya. Apabila Anwar Ibrahim kata, kita tidak patut ambil serius, Dr. Mahathir sudah tidak relevan. Sebelum kita teruskan ulasan pada malam ini, apa kata netizen? Apa kata anda yang menonton channel ini, yang menonton konten pada malam ini? Benarkah dakwaan daripada Anwar Ibrahim ini tepat? Yaitu Dr. Mahathir Mohamad sudah tidak relevan lagi. Secara pribadi pada pendapat saya, sebagai seorang tokoh politik dan negarawan Malaysia, Mahathir Mohamad sebenarnya masih relevan tetapi sebagai penasihat dan bukan ahli politik lagi. Kerana kalau dia mau jadi ahli politik semula, memang sudah tidak relevan. Ada beberapa faktor yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu apa sebab Anwar Ibrahim yang amat berhormat Perdana Menteri kita menyatakan bahawa Mahathir Mohamad sudah tidak relevan lagi. Kenyataan Dr. Mahathir Mohamad bahawa tindakan kerajaan untuk mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum adalah melanggar perlembagaan merupakan cubaan terdesak terakhirnya untuk kelihatan relevan dalam politik masa kini, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bekas Perdana Menteri itu tegas, kata Anwar Ibrahim, tegas Anwar telah kehilangan pengaruhnya selepas pilihan raya umum ke-15, apalagi selepas dia mengalami kekalahan besar di kerusi Langkawi. Mahathir hilang deposit di Langkawi. Saya rasa kita tidak lagi patut ambil serius sangat, kata Anwar Ibrahim. Sudah tentu ini percubaan terakhirnya untuk dilihat relevan. Saya akan menjadikan dia tidak relevan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak akan mengulas mengenainya, kata Anwar semasa sesi soal jawab pada Perhimpunan Persidangan Undang-Undang Malaysia Antarabangsa di Hotel Shangri-La di Kuala Lumpur hari ini. Dia menjawab soalan bekas Presiden Badan Peguam Malaysia, Christopher Leong, yang menjadi moderator sesi itu, sekiranya ada kesan daripada komen Mahathir itu. Perdana Menteri berkata dia tidak faham mengapa negara ini masih perlu terperangkap dalam isu negara ini milik kaum apa. Saya tidak faham mengapa pada tahun 2023 kita terperangkap. Kami tidak bercakap tentang takbir lurus, kemajuan ekonomi atau teknologi digital, kata Anwar Ibrahim. Kami terperangkap dengan isu negara ini milik siapa, katanya. Anwar berkata, beliau seorang Melayu yang menghormati budaya, tradisi, raja dan bahasa Melayu. Tetapi itu tidak bermakna beliau perlu bersikap perkauman dan menafikan hak rakyat Melayu yang lain. Sebaliknya, kata Anwar, kerajaan Madani akan menggunakan
semua kuasa dan sumber yang mereka ada untuk menangani keadaan yang semakin tegang. Perlembagaan katanya amat jelas mengenai kedua-dua kedudukan istimewa orang Melayu serta menjaga kebajikan semua warga negara Malaysia. Bekas Perdana Menteri dua kali itu baru-baru ini membuat kenyataan bahawa mempromosikan Malaysia yang berbilang kaum adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini, Mahathir juga menuduh orang bukan Melayu tanpa memberikan bukti mahu menukar pemilikan dan nama Malaysia. Pada PRU 15 lalu, Mahathir yang mewakili pejuang kalah teruk di Langkawi apabila beliau hilang wang pertaruhan atau wang deposit. Dia mendapat 4,566 undi berbanding calon Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi Abdullah dengan 25,463 undi. Semua calon pejuang termasuk anaknya Mukhlis juga kalah dengan dan hilang wang deposit pada pilihan raya yang lepas. Dua perkara yang menyebabkan saya rasa benar Mahathir Mohamad sudah tidak relevan lagi dalam dunia politik Malaysia ialah kerana perkara pertama ialah tentang usianya. Kita tahu Mahathir Mohamad akan menyambut hari lahir beliau yang ke-98 pada hari esok. Oleh sebab itulah, saya fikir dengan usia 98, Mahathir harusnya mula menegadah ke langit untuk memikirkan masa depan beliau di dunia akhirat. Bukan lagi tentang dunia yang fana ini. Beliau sudah cukup membangun Malaysia, beliau sudah cukup membantu Malaysia, beliau sudah cukup menyumbang kepada Malaysia. Jadi apalagi yang dia nak? Biarkanlah negara ini ditakbir oleh orang baru. Biarkanlah negara ini ditakbir oleh Malaysia yang baru. Tidak perlulah Mahathir Mohamad mahu lagi berpengaruh, mahu lagi merangkap negara ini dengan pertanyaan, negara ini milik siapa? Kerana negara ini adalah milik semua orang. Negara ini adalah milik semua penduduk Malaysia. Perkara yang kedua yang saya fikir kenapa Mahathir sudah tidak relevan lagi selain daripada usia beliau dan juga tubuh beliau yang sudah tidak larat lagi kerana dah tua, dah terlalu tua. Perkara yang kedua ialah Mahathir Mohamad sebenarnya tidak ada lagi tempat perjuangan beliau. Di parti pejuang, di parti GTA, di parti mana-mana pun yang disertai Mahathir, sebenarnya sudah tidak lagi mempunyai makna. Dia menubuhkan ataupun mencipta proklamasi Melayu, sebenarnya selain daripada ingin memperjuangkan yang dikatakan oleh Mahathir, selain itu beliau juga sebenarnya mencari tapak untuk mahu kekal kelihatan relevan dalam dunia politik Malaysia. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, adakah anda bersetuju dengan Anwar Ibrahim bahawa Dr. Mahathir memang sudah tidak relevan dan tidak patut diambil serius lagi dengan apa-apa yang dia katakan sejak akhir-akhir ini? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan daripada Mahathir sendiri yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim dan lebih penting lagi Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai Presiden Parti Muda. Mahathir mengakui pada pagi ini bahawa Dr. M mengakui bahawa proklamasi orang Melayu sukar tarik orang muda. Saya nak bagi tahu Tun Mahathir mungkin kepada juga semua orang yang menonton channel ini, orang muda sekarang ini tak sama dengan zaman Mahathir Mohamad dahulu memulakan parti politik atau memulakan karier politik. Orang muda pada waktu ini pemikirannya lebih dinamik, lebih progresif dan yang lebih penting lagi sudah terbuka kepada pelbagai perkara termasuklah isu-isu seperti perkauman dan keagamaan. Orang muda sekarang sudah dapat menerima kesamaan ataupun sudah dapat menerima bahawa negara ini adalah negara yang majmuk. Kita sudah biasa mula tinggal dengan rakyat yang pelbagai, bangsa, agama dan juga keturunan. Bahkan sekarang ini dengan media massa yang terbuka, dengan sekarang ini pengangkutan yang telah maju, ada kapal terbang, semua orang mampu naik kapal terbang. Orang Sabah dah kenal orang Semenanjung Malaysia, orang Semenanjung Malaysia dah kahwin orang Sabah dan Sarawak, ada keluarga, bahkan ada sudah yang menetap di Sabah Sarawak. Jadi itu sebabnya
Mungkin sebabnya itu orang muda. Itulah sebabnya orang muda sukar untuk tertarik dengan proklamasi orang Melayu. Ini diakui sendiri oleh Mahathir. Pengasas proklamasi orang Melayu Dr. Mahathir Mohamad mengakui sukar menarik sokongan orang muda kepada inisiatif itu yang disokong pemimpin parti pembangkang seperti PAS dan Bersatu. Beliau berkata, orang muda tidak mengikut sejarah, negara dan perjuangan pemimpin dulu. Saya tidak setuju dengan apa yang Mahathir kata ini. Apabila Mahathir kata orang muda tidak mengikut sejarah negara dan perjuangan pemimpin dulu, saya tidak setuju. Saya sebagai seorang anak muda, orang Sabah, saya tidak setuju apabila Mahathir kata orang muda tidak mengikut sejarah. Siapa kata orang muda tak ikut sejarah? Orang muda ikut sejarah. Kita lah yang paling suka sejarah sekarang. Tanya saja orang muda-muda sekarang nih lebih berminat. Sebenarnya berminat ikut sejarah yang tepat, bukan ikut sejarah ahli politik. Saya nak kata ada dua beza sejarah yang betul dengan sejarah ahli politik punya. Versi sejarah ahli politik. Saya kalau nak tahu, saya ini bukanlah pakar sejarah sangatlah, tapi membesar dengan ilmu sejarah. Di universiti dulu belajar sejarah. Saya memang belajar sejarah. Itu sebab saya tidak setuju dengan Tun Mahathir kata bahwa orang muda tidak mengikut sejarah. Saya ikut sejarah, saya orang muda. Dan bagaimana Anda? Kita orang muda ikut sejarah. Kita ikut sejarah. Cuma sejarah ini ada dua versinya yang harus kita hati-hati. Yang satu tuh sejarah ilmunya, yang ada ilmu. Yang satu lagi sejarah versi politik. Yang tak elok itu ialah, bukan tak elok sangatlah, tapi yang sukar untuk kita mengerti dan kadang-kadang berubah mengikut dinamik politik ialah sejarah versi politik. Ini kayak yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir bahwa orang muda tidak mengikut sejarah. Orang muda ikut ilmu sejarah. Ilmu sejarah yang kita belajar di universiti, di sekolah, maupun di mana-mana sejarah yang secara tidak formal, itu kita ikut. Tapi kalau versi politik, ini mungkin yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir. Saya pikir sejarah versi politik itu harus dimengertikan dengan berhati-hati. Karena sejarah dalam versi politik itu adalah mengikut acuan politik semata-mata untuk kepentingan pribadi atau parti politik tertentu. Selepas itu, kalau Tun Mahathir kata orang muda tidak mengikut sejarah dan perjuangan pemimpin dulu, ini pun saya tak setuju. Kerana orang muda sekarang sangat menghormati pemimpin-pemimpin terdahulu, termasuklah Tun Mahathir Mohamad sendiri. Siapakah orang muda di Malaysia ini yang tak kenal sejarah negarawan ini? Kita kenal Tun Mahathir, kita hargai Tun Mahathir, kita tahu sumbangan Tun Mahathir kepada Malaysia. Banyak, kita tak nafikan. Dia adalah bapa kemajuan Malaysia. Boleh kata juga bapa kepada perindustrian Malaysia. Dialah yang memperkenalkan Proton. Dialah juga yang memajukan Malaysia. Tetapi kita tahu dia juga yang memperkenalkan wawasan 2020. Kata Tun Mahathir Mohamad, kita hadapi masalah dengan orang muda kerana mereka tidak mengikuti sejarah negara, perjuangan negara kita, kata Mahathir. Banyak daripada orang muda tak faham, kata Mahathir. Dia cakap mereka sekarang okey, tapi dia berada dalam keadaan okey sekarang sebab kita, kata Mahathir. Ya, betul lah tu. Kita okey sekarang sebab Mahathir. Tapi untuk mengikut Mahathir punya kehendak dan telunjuk yang seterusnya, kita tak okey. Kita ikut kepimpinan yang terbaru terkini. Takkanlah sampai bila-bila nak ikut telunjuk Mahathir baru kita okey. Kita hormati Tun Mahathir sebagai negarawan kita yang ulung, negarawan kita yang terbaik. Tapi untuk terus ikut telunjuk beliau, itu tak okey. Kita nak mempunyai negara yang benar-benar mengikut acuan pemimpin semasa. Sebelum ini, proklamasi itu dilaporkan bertujuan untuk menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Malaysia kini melaporkan semua pihak yang menandatangani proklamasi itu sepakat untuk bekerjasama pada PRN akan datang.
Saudara-saudara sekalian, itu pendapat saya tentang apa yang dikatakan oleh Dr. Mahathir tentang proklamasi orang Melayu, sukar tarik orang muda. Itu pada pendapat saya mengapa anak-anak muda kurang tertarik, kerana apabila orang-orang muda sekarang sudah mula berfikiran terbuka, mula berfikiran lebih kritikal dan kritis untuk menilai keadaan yang tertentu. Dan saya juga tidak setuju apabila Mahathir kata banyak daripada banyak daripada orang muda tak faham. Dia cakap mereka sekarang okey, tapi dia berada dalam keadaan okey sekarang sebab kita, kata Mahathir. Apabila Mahathir juga kata orang muda tidak mengikut sejarah negara dan perjuangan pemimpin dulu, ini pun saya tidak setuju sebab orang muda sekarang mengikuti sejarah dan juga menghormati perjuangan pemimpin dulu. Dengan kata lain, kalau dimengertikan secara sejarahnya, boleh kata mungkin dalam pengertian saya, mungkin Mahathir cuba mengaitkan dengan nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan orang-orang muda. Orang-orang muda sekarang adalah orang muda yang ada nilai patriotisme, nilai nasionalisme sebenarnya. Kalau dikata mereka tidak mempunyai nilai nasionalisme dan nilai patriotisme, saya tidak setuju. Harap-harap Tun Mahathir terus kekal kuat, sehat, melihat negara Malaysia ini mencapai negara maju seperti yang beliau impi-impikan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini.